Alhamdulillah wa syukurillah salatan daimatan ala rasulillah. Pengurusi dan jawatan kuasa masjid, sidang mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak tak ada kau nak? Rahimakumullahu jami'an. Dan bersama dengan kita hari ini daripada media sunnah, suara sunnah, dan juga daripada Jaibs. Alhamdulillah, sekali lagi saya diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersua dengan warga Masjid Asy-Syakirin Matayak. Saya buat kali kedua lah. Sebelum ni tajuk saya berkisar tentang sihir, khurafat, santau. Hari ini satu tajuk yang berkaitan dengan tadabbur, antara tadabbur dan menghafaz Al-Quran, yang manakah lebih aula, lebih diutamakan. Semalam saya bicara tajuk kelebihan mereka yang menghafaz Al-Quran, antara kelebihan yang sahih dan rekaan. Hari ini saya bicarakan tentang tajuk tadabbur, masih lagi berkisar tentang Al-Quran. Nampaknya tajuk ni orang kurang sikit lah. Dia sihir hari tu ramai tu tajuk santau hari tu, saya perasan lah. Jadi tak kurang lah, ini ramai lah ni macam ni. Duk ada dalam, siapa kat luar tu 200 orang ada ni kalau ikut tu. Alhamdulillah, ramai tak ramai tu bukan kita punya concern kita, tapi lebih daripada itu insya-Allah yang mengikuti program kita ni diikuti oleh seluruh Malaysia, malah bukan Malaysia saja, yang boleh akses kepada Jaibs ni dunia lah. Siapa-siapa boleh akses. Jadi insya-Allah tajuk tadabbur ini mengapa begitu penting untuk kita bahaskan, untuk kita bicarakan dalam tak sampai 1 jam ni. Kerana ianya merupakan galakan yang jelas daripada Al-Quranul Karim. Banyak ayat yang menceritakan tentang tadabbur. Salah satu ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-Mu'minun. Ada 5 lagi ayat pada surah yang berlainan yang menceritakan tentang kepentingan tadabbur. Sebelum itu, apakah maksud tadabbur? Tadabbara yatadabbaru, dabbara. Dabbara ni, kalau kita ambil perkataan dubur tu maksud belakang kan. Maksudnya kita dabbara, dubur belakang, maksudnya kita mengikuti. Boleh, dia ada banyak maksud di sudut bahasa. Dabbara juga bererti mentadbir. Dabbara yudabbiru, tadbir. Juga mentadbir, mengurus. Itu juga maksud daripada perkataan dabbara. Jadi tadabbur ini dari sudut istilahnya, iaitu kita membaca Al-Quranul Karim, kita memahaminya, memperhalusinya, mengekorinya, dan kita mengamalkannya, mempraktiskannya. Ini tadabbur. Qawlan wa amalan. Bila kita baca, bukan hanya sekadar baca di bibir kita, meniti di bibir kita, tapi lebih daripada itu, ianya diamalkan, dipraktiskan. Lebih daripada itu, ianya diperjuangkan. Al-Quran itu dibawa dalam bentuk satu perjuangan, satu amalan, satu kehidupan. Sebab itu apabila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, akhlak Nabi itu Quran. Macam mana kita nak terjemahkan tu?
Maknanya Quran itu adalah pembawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran yang bergerak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cakapnya, dari perbuatannya, daripada diamnya, daripada akhlaknya, daripada segala seginya adalah Al-Quranul Karim. So Al-Quran ini bukan hanya diletakkan sekadar di almari-almari kita tu susun indah, ya. Diletakkan di masjid dan surau, di musalla, di ma'had, kemudiannya dibaca, dan bukan hanya sekadar dibaca, tapi diamati maksudnya, dan bukan hanya sekadar diamati maksudnya, diamalkan dalam kehidupan. So Quranul Karim luas, sangat luas. Sebab itu di antara ayat yang membicarakan tentang tadabbur ini, antaranya surah Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka dikunci? Orang yang tak tadabbur Quran ini, Tuhan sifatkan dia hatinya telah dikunci. Orang yang tadabbur Quran artinya hatinya dibuka. Dibuka dengan hidayah, mudah menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Quran ini diamati para hadirin. Sebab itu saya, alhamdulillah, saya sebutkan masya-Allah tabarakallah kepada masjid yang rajin duk buat kelas-kelas tadabbur ni. Lah ni tuan-tuan, kita pergi mana-mana orang duk sebut tadabbur kan. Malah rancangan dalam TV, radio hari ni, antara rancangan agama yang tinggi rating dia rancangan tadabbur lah. Dulu saya duk ingat lah, sebut pasal tadabbur ni orang tak faham. Tadabbur apa? Tak faham. Orang lebih dekat dengan maksud tafsir. Kata tafsir Quran orang faham. Ngaji kelas tafsir Al-Azhar, tafsir Pimpinan Rahman, dulu-dulu nah. Kalau ngaji daripada luar ni, tafsir macam-macam tafsir lah, Qurtubinya, Ibnu Katsir ni, orang kenal dengan perkataan tafsir. Tapi lah ni, mutakhir ni di Malaysia ni, banyak orang duk sebut perkataan tadabbur. Dan kita pun mula nak faham apa maksud tadabbur tu. Kadang-kadang orang kaitkan bila sebut pengajian tafsir tu, orang dah tukar tafsir tu pada tadabbur. Itu istilah sajalah. Tapi yang lebih daripada itu, tujuan besar daripada kita nak faham Al-Quran itu, kita nak beramal dengan Quran ni. Sebab Quran ini daripada sekecil-kecil ilmu sehinggalah sebesar-besar perkara ada dalam Quran Al-Karim. Semua benda. Baik sekecil-kecil. Apa benda kecil ni? Benda yang mungkin kita anggap ringan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ianya besar, kerana itu ciptaan Allah. Kalau kita tengok, ambil satu ayat lah, kita ambil satu ayat. Kita ambil satu ayat lah, supaya kita nampak. Surah Al-Baqarah. Ada Quran tak tang ni? Saya nak buat simple, tak nak buat style ceramah. Ada Quran, boleh tak tolong buat Quran satu? Kita buat macam sembang, duk ceramah kan. Kita ambil lah buat praktis. Contoh macam mana nak adakan kelas tadabbur, ya. Okay. Terima kasih ayanda. Terima kasih. Kita ambil satu contoh, kita buka surah Al-Baqarah umpamanya, muka surat yang ke-5. Kita ambil satu ayat, ayat 26. Maksud pagi ni kena cergas sikit lah. Tak mau ambil ayat 26. Apa ayat tu? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu
memberikan perumpamaan ba'udah, seekor nyamuk, fama fawqaha, ataupun Allah boleh beri perumpamaan lebih daripada itu. Bila kita tadabbur ayat ni, Tuhan cerita pasal nyamuk. Tengok pada asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Rupanya masyarakat Arab, mereka memperlekehkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran tu penuh dengan binatang. Cerita pasal laba-laba, cerita pasal lalat, penuh dengan binatang. Yang kecil pun ada, yang besar pun ada. Cerita pasal katak, difda', cerita pasal kutu, qummal. Jadi mereka mengejek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ke Tuhan kamu duk bicara? Ini bukan Tuhan punya cerita ni. Ini kamu yang reka. Dia pun pelekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu nak bagi perumpamaan nyamuk. Nyamuk Sebelum ni ada dua ayat lagi. Antaranya satu ayat yang menceritakan tentang zubab. Zubab ni apa dia? Lalat. Zubabun tu lalat. Tanya anak kita, dia pergi mengaji kafar ke, sekolah agama ke, dia reti Zubab tu lalat. Allah tegur dalam ayat itu, wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqidhu minh dha'fat talib wal matlub. Cerita pasal lalat ni, Tuhan nak bagi tahu, berhala-berhala yang kamu sembah tu, dia tak boleh bagi apa-apa pun, manfaat ataupun mudarat. Kalau lalat tu dia menghinggap kat Tuhan kamu, orang Arab jahiliyah ni dia jadikan Tuhan-Tuhan dia tu, kadang-kadang dia bukan ambil daripada batu ya, dia ambil daripada tamar yang dah ditumbuk, dah dihancurkan tu, dia buat bentuk Tuhan. Dia buat bentuk Tuhan. Jadi lalat sukalah. Lalat datang, dihinggap, dia ambil sikit tamar tu, dia belah. Kan? Tuhan kata, la yastanqidhu min. Kalau dia ambil, lalat tu pergi ambil makanan tu, dia bawa lari, Tuhan tu tak boleh nak ambil balik badan dia tu. Dha'fa at-talib wal matlub. Lemahlah orang yang meminta, orang yang pergi sembah Tuhan dia tu, dengan wal matlub, dengan yang disembah tadi. Tuhan bagi contoh zubab, lalat. Jadi orang masyarakat Arab jahiliyah dia lekeh, dia kata cerita pasal lalat, tak ada benda lain nak cerita, Quran nak cerita. Lalat ni dekat dengan orang Arab, memang ada. Tuan-tuan pergi Mekah jumpa lalat tu. Tapi kali ni dalam ayat 26 ni, Tuhan tunjukkan satu makhluk yang kecil yang orang Arab tak biasa, iaitu nyamuk, ba'udah. Tuan-tuan pergi Arab pula ni, jarang jumpa nyamuk lah. Pasal weather dia punya cuaca dia bukan lembab macam kita. Kita banyak nyamuk pasal lembab. Lembab weather kita. Kemudian kita ni khattul istiwa, duduk kat tengah-tengah antara panas dengan sejuk, dengan kering. Jadi khattul istiwa, banyak nyamuk lah negeri kita ni. Masyarakat Arab dia tak biasa dengan nyamuk. Yang mana tahu-tahu, yang rajin berdagang, yang rajin musafir, mereka tahu tentang nyamuk. Tiba-tiba dalam ayat ni Tuhan cerita pasal nyamuk yang tak biasa di sekeliling masyarakat Arab. Jadi baru mereka terpinga-pinga, nyamuk. Sebab mereka tak biasa. Lalu Allah sebut, ayat ni daripada aku, bukan daripada
Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni daripada aku. Malah aku boleh bagi contoh lebih daripada itu. Tentang jirim yang sangat kecil aku boleh bagi. Tentang virus yang sangat kecil, berbilion-bilion kali ganda lebih kecil daripada yang kita boleh nilai, boleh tengok dengan teleskop, dengan mikroskop. Lebih kecil daripada itu. Tuan boleh beritahu. Nah, ini satu contoh bila kita tengok tadabbur, kenapa Tuhan meletakkan satu-satu patah perkataan, satu kalimah tu. Satu kalimah itu memiliki makna yang cukup hebat, yang cukup luar biasa. Itulah Al-Quranul Karim. Bila kita tadabbur, maka kita menghayati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut kauniyahnya, penciptaan di atas muka bumi. Itu baru cerita pasal al-i'jaz fi mufradatil Quranil Karim. Keistimewaan pada setiap word, perkataan yang ada dalam Quranul Karim. Jadi ayahanda kita tadi baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang cukup banyak, melimpah-limpah maksud tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang, masya-Allah tabarakallah, yang pada hari ini bila dia tadabbur, dia tengok ayat, dia rasa kebesaran Allah. Malah ada yang tengok ayat tu, dia masuk Islam pun ada. Tuan-tuan tengok, oh kalau orang tu bidang sains, kita kaitkan dia dengan ayat sains-sains ni. Dia baru tengok, oh. Ada satu ayat dalam surah Ar-Rahman. Kita tengok sama-sama surah Ar-Rahman, juzuk yang ke-27. Juzuk 27. Ayat yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ni cerita pasal lautan. Tuan-tuan ibu ayah pergi laut, pergi Kuala Perlis tak pergi jauh. Pergi Kuala Perlis tengok laut. Tuhan sebut marajal bahraini yaltaqiyan, apabila bertemunya bahrain, dua laut, dua jenis laut, yaltaqiyan, bertemu antara satu dengan yang lain. Di antara dua jenis air ini, bainahuma barzakhun la yabghiyan, dia ada satu barzakh, penghadang yang tidak la yabghiyan, yang tidak melampau di antara satu sama lain. Senang cerita, kita di Kuala Perlis ni dia ada kuala, betul tak? Air laut bila bertemu dengan air kuala, air sungai, cuba tuan-tuan rasa bila dekat tengah-tengah tu, nampak kat tengah tu, belah ni apa ni biru sikit, yang ni belah ni gelap-gelap sikit air dia. Cuba ambil rasa air tu. Air sungai, air kuala ni dia tawak, manakala air lautan dia masin. Dia masin, sifat dia tak berubah. Ikan di air sungai dipanggil ikan air tawak lah. Ikan di lautan dipanggil ikan air masin. Masing-masing sifat tak merubah di antara satu sama lain. La yabghiyan, dia tak merubah. Ayat ni kita dah baca. Orang beriman kalau kita tadabbur, orang laut, pelaut, peraih ikan dan sebagainya, nelayan, kalau tengok pada ayat ni, dia akan rasa satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dalam Quran dah sebut. Masyarakat bukan Islam. Ada satu cerita di Mexico. Di Mexico, satu diver ni, diver ni kerja dia terjun masuk dalam laut ni,
open sea. Dia pergi, tengoklah, dia nak tengok alam yang lain daripada atas muka bumi ni. Dia buat apa? Dia pergi tengok, dia teropong kat bawah tu ada apa. Rupanya bila dia teropong kat bawah dasar laut ni macam-macam. Yang bentuk muka bumi laut ni, muka laut ni lebih kurang dengan muka di atas bumi. Kalau atas bumi ada gunung ganang, bawah pun ada gunung ganang. Kalau di atas muka bumi kita ni, atas tanah ni ada pokok-pokok, bawah pun ada pokok. Kalau kat bawah tu, kalau kita ada sungai, di bawah laut tu pun ada sungai. Bawah laut tu ada terusan sungai. Dia pun pergi kaji air sungai tu. Dia tengok air sungai tu, dia ambil, dia masuk dalam lab makmal, dia buat kajian. Air sungai tu dia tawar. Dia buat kajian. Kehidupan dalam air sungai tu tak sama dengan kehidupan binatang ataupun ikan-ikan yang ada di air masin. Tak sama. Dia heran, dia kata macam mana bila bertemu dua tu tapi tidak menjejaskan antara satu sama lain. Tak jejah. Dia jumpa dengan satu orang diver Muslim. Diver ni dive lah, apa tu, penerjun laut ni kan. Orang Muslim tu kata, kami dah tahu lama dah. Sebaik orang Muslim ni dia reti Quran. Kalau dia tak reti Quran habis dia reti Quran. Cuba buka ni surah kami, surah Ar-Rahman ayat 19, ayat 20, ayat 21. Kawan ni tengok, yang tak Muslim ni dia tengok, dia kata, oh dalam Quran ada sebut. Kesan daripada 2-3 ayat ni menyebabkan dia masuk Islam. 2-3 ayat ya. Dia masuk Islam, dia boleh berubah. Kita tanya pada diri kita, kita dah lama dah Islam. Alhamdulillah. Sepatutnya perkembangan Islam kita semakin kuat dan hebat. Sepatutnya dengan setiap ayat Al-Quranul Karim. Dan sepatutnya dengan Al-Quranul Karim yang kita sudah tadabbur, kita dah dekat ni, kita boleh tarik lebih ramai lagi orang masuk Islam. Sebab kita reti Quran ni, kita boleh tarik lagi orang tertarik dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita faham. Masya-Allah. Sebab Islam ini agama dakwah. Dia akan memperkembangkan ilmu dia, ilmu Quran dia, supaya orang boleh berminat dengan Al-Quranul Karim. Sebab itulah ayat ni sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak tadabbur ma'anil Quran, maksud-maksud ayat Quranul Karim, ataupun hati mereka dikuncikan. Sayang tuan-tuan, kalau kita baca Quran kita tak faham, kita bimbang, hati kita dikuncikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sedikit sebanyak tu kena faham apa maksudnya, kan? Faham tu faham macam ahli tafsir ke? Tak lah. Kita tahu ayat ni, kalau surah Rahman banyak cerita pasal apa? Paling tidak. Surah Al-Baqarah cerita pasal apa? Ayat ni cerita pasal apa? Lepas itu saya sangat terkesan dengan para masyaikh kami masa di Madinah tu. Bila mereka membacakan ayat Al-Quran Al-Karim dalam solat mereka. Dalam solat ni, bila baca tu, kadang tu satu ayat tu dia berulang 2-3 kali. Kalau ibu ayah kenal nama Syekh Dr. Ali Al-Huzaifi. Dia ni imam besar masjid Nabi SAW. Sampai lah ni umur dah 70 lebih lagi. Tapi suara kuat lagi, ganteng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contohlah. Yang ni siapa baca tu? Bukan Ali Huzaifi, Jabar Huzaifi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang satu ayat tu mereka ulang-ulang pasal terkesan dengan satu-satu ayat. Dr. Ali Huzaifi macam tu sifat dia. Seorang lagi syekh kami, Salahul Budir, Syekh Dr. Salahul Budir, sama juga. Dia mari satu ayat,
Kadang-kadang satu ayat tu dia start lama dia berhenti. Kita ni kadang-kadang imam berhenti juga. Bukan start pasal tadabbur tu, pasal lupa. Nak sambung. Lepas tu orang belakang pun tak duk peringat. Kan? Lupa je. No. Dia tadabbur. Saya ingat Syekh Dr. Ali Al-Hudhaifi, saya selalu cerita pasal ni. Pernah satu ketika tu solat tarawih, dia berhenti lama satu ayat tu. Saya duk ingat sampai 5 minit. Dia tak boleh nak sambung. Lepas tu dengarlah kiri kanan kami ni orang menangis bila baca ayat tu. Rupanya ayat tu cerita pasal Adam dan Hawa yang dicampakkan ke atas muka bumi kerana salah makan buah asy-syajarah, mendekati asy-syajarah dan dimakan buah di pokok tu. Orang kita sebut buah khuldi. Kan? Jadi kita tengok ayat tu, surah Al-A'raf. Ayat tu sangat tragis, sangat boleh menangkap jiwa kita apabila kita memahaminya. Ia berkait rapat dengan kesalahan yang kita buat. Kalau Nabi Adam AS dan juga Hawa AS, kesalahan dia makan buah. Kita benda apa yang kita tak makan, tuan-tuan? Rasuah, ambil harta anak yatim, ambil hak orang, makan hak orang. Apa benda yang kita tak makan tanpa kita perasan? Sebab itu Syekh kami, Syekh Dr. Ali Dr. Salah Al-Budair, bila dia baca ayat tu, Allahu Akbar, cukup tangkap. Surah Al-A'raf juzuk yang ke-8. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 surah Al-A'raf, ayat 23, muka surat 153. Bila Allah Subhanahu wa taala campakkan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam ke bumi, lalu mereka terus berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tak ampunkan dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk daripada golongan orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Sebab itu dia berhenti lama. Masa itu kita mula terfikir, Allah, banyaknya dosaku, kenapa aku tak baca doa ni? Kita bila rasa berdosa, kita nak taubat kepada Allah, kita nak beristighfar kepada Allah, iringi dengan doa ni. Surah Al-A'raf ayat 23. Cuba baca, kita sama-sama baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu ayat tu kita baca sama-sama dalam amalan kita. Sebab apa jadinya begitu? Kerana mereka memahami kehendak daripada Al-Quran itu ialah tadabbur. Baca tenang, baca secara tertil, memahami maksudnya. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baca dalam keadaan tadabbur. Dan bila ditanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, antara mempercepatkan bacaan, memperbanyakkan bacaan dengan tadabbur bacaan. Tak banyak dibaca. Ditanya kepada Nabi SAW, antara membaca suratul Baqarah dan Ali Imran tapi laju, dengan membaca surah Al-Baqarah
tapi tenang dan memahami maksudnya, tenang bacaannya. Nabi kata membaca Al-Baqarah dalam keadaan tenang tapi tak banyak, itu lebih baik. Itu lebih baik. Hadis lain Nabi nyatakan tentang kepentingan kita membaca Al-Quran dalam keadaan ala mukthin, iaitu tenang, dun isti'jal, tak cepat-cepat, tak perlu cepat-cepat. Apa dia? Antaranya hadis daripada Hafsah radhiyallahu anha. Dia berkata, Hafsah ni isteri Nabi, dia perhati Nabi, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anha, dia perhati. Dia kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. Nabi SAW ketika mana dia salat, ada waktunya dia salat dalam keadaan duduk. Ketika mana dia wafat, sebelum dia wafat, dah hujung tua dah, Nabi dah uzur, Nabi sembahyang duduk. Setahun sebelum Nabi wafat, dia sembahyang duduk. Dan bila mana dia baca Al-Quran, dia baca surah, dia baca dalam keadaan yang tenang, fayurattiluha, dia baca tenang satu. Sehingga satu surah yang dia baca itu panjang rasanya. Sebab Nabi mengamati, kadang-kadang sampai satu ayat Nabi akan tikrar, Nabi akan ulang-ulang. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita baca dalam keadaan tak gopoh gapah. Kadang kita nak baca, nak khatam cepat kan. Kita nak khatam, baca pun laju, bukan main lagi laju. Inna a'tainakal kawthar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Oh kan, rasa macam kat Pakistan pula rasanya. Bukan tuntutan itu memperbanyakkan, tapi lebih daripada tadabbur dan tartil. Baca itu dalam keadaan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Kemudian hadis Hudzaifah radhiyallahu an, katanya, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftataha al-Baqarah. Faqultu يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam satu rakaat, Nabi membaca daripada satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, baru Nabi rukuk. Ini Huzaifah sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perhati Nabi sembahyang waktu malam lah. Ni cerita solat panjang-panjang ni, baca panjang-panjang ni, Nabi solat malam, bukan solat subuh ni. Tuan-tuan baca hadis ni, oi, Nabi baca sampai Ali Imran, esok mari imam kita terus baca bantai sampai Ali Imran. Mampu orang terpakat tak mari masjid tu lah. Imam tu dia baca daripada Baqarah sampai Ali Imran. Baqarah sampai Ali Imran ni berapa panjang? Baqarah saja 3 juzuk kan. Ali Imran juzuk 3, juzuk 4. Woi, dia bantai sampai 4 juzuk bagi tu. Ini kena faham, hadis ni membicarakan tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tu baca dalam keadaan banyak, panjang pula tu, dan tenang, satu. Kemudian Nabi rukuk, Nabi bangun balik. Pada rakaat yang berikutnya Nabi sembahyang, Nabi baca Suratun Nisa. Suratun Nisa. Selepas Ali Imran, surah Nisa. ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا, dan dibaca dalam keadaan yang mutarassil.
Apa maksud mutarassil? Mutarassil ni maksudnya apabila dia bertemu dengan satu ayat yang ada tasbih. Tasbih ni subhanallah, subhanallah. Itu tasbih lah. Contohnya pada ayat apa contoh tasbih? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddi sulak. Itu ayat tasbih yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Nabi tasbih subhanallah. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Apabila ada ayat yang berkaitan dengan doa, soal ni meminta pertolongan kepada Allah, Nabi doa. Nabi akan doa. Macam ayat tadilah. Rabbana zalamna anfusana, itu soal, itu doa. Memohon kepada Allah. Betul tuan-tuan tengok orang Arab kalau sembahyang bila tanya ayat doa tu tangan itu tiba macam ni. Kita pun heran siapa tangan itu macam ni. Rupanya di tengah berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Apabila mereka menemui ayat yang minta berlindung. Berlindung daripada api neraka, berlindung daripada gangguan syaitan. Ta'awwadza. Nabi akan berta'awuz. Nabi akan minta berlindung daripada perkara tu. Maknanya begitu tenang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu al-Abbas al-Qurtubi yaqra mutarassilan ay mutaraffiqan mutamahhilan. Mutarassilan ni memang baca tenang-tenang satu. Penting para hadirin ibu ayah dalam kita bertadabbur dengan Al-Quran. Sebab itu saya puji masya-Allah tabarakallah apa yang dilakukan oleh Jaibs. Boleh kata setiap hari mereka dah buat program membaca Al-Quran dan tadabbur. Ini penting supaya orang Perlis dekat dengan Al-Quran, orang Perlis dekat dengan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur ayat terlalu banyak dalam Quran ni yang kita nak beramai, yang kita nak ikut, terlalu banyak. Quran ni syifa. Orang duk tengok apa dia ustaz Quran ni bukankah kata dia boleh pengobat. Kita bila sakit baru cari Quran, bila sihat tak cari. Jumpa ustaz je, ustaz ada tak ayat yang boleh bagi sembuh? Kira nak bagi sembuh ya kan? Apa ayat bagi sembuh ni ustaz? Ayat syifa apa dia? Ayat syifa. Sebab Quran kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Apa maksud shifaa'un ayat Quran ni? Kadang-kadang kita banyaklah relate tu. Oh, ni ayat syifa. Apa dia? Wa idza batashtum jabbarin kan. Tapi Nabi tak pernah sebut yang itu. Ialah hadis Nabi SAW yang dah pernah dilakukan oleh para sahabat. Bila berlakunya sakit dan sebagainya, Nabi sahabat buat baca Fatihah. Bagi tahu dekat Nabi SAW, kami baca Fatihah. Nabi kata, Nabi mengiyakan. Fatihah tu syifa tu. Tak payah duk pening. Suratul Fatihah, Ummul Quran, Shifa'un wa rahmah. Sakit je start dengan Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca kat mana kita rasa sakit, baca di Shifa'un wa rahmah. Tak payah jumpa dah ustaz-ustaz. Abang yang tu ya, Suratul Fatihah. Adalah beberapa ayat yang lain
Tapi Nabi tak pernah jelaskan ayat tu untuk sakit lutut, ayat ni untuk sakit perut, ayat ni untuk buang angin. Nabi tak pernah lah cerita macam tu. Kecuali mudah je Nabi bawa ni, baca surah Fatihah. Cuma ada ayat-ayat yang tertentu tu, di atas kepercayaan kita, ayat itu adalah i'jaz. Satu-satu ayat ni i'jaz, memiliki kemu'jizatan. Antara yang beramai dengan antaranya surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap saya, nanti boleh cek balik. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kita yakinlah dengan ayat tu. Memang ayat tu betul lah dari sudut konteksnya. Bila sakit, yang menyembuhkan kita ni Allah. Bukan Tok Bomo, bukan doktor, bukan ubat. Ubat, doktor, kepakaran tertentu ni asbab saja, penyebab ya. Tapi hakikat memberikan kesihatan pada kita ni Allah Jalla wa Ala. Baca tu yakin, idza maridtu fahuwa yashfini, fahuwa yashfin. Kita baca, mana tempat sakit tu kita buat. Dia mujarrab. Benda ni berlaku di atas tajrubah. Tajrubah ni pengalaman kita, sakit kita, kita yakin kepada Allah lah yang menyembuhkan segalanya. Baca ayat-ayat tertentu yang kita yakini Allah lah penyembuh bagi segalanya, Allah berikan kesihatan. Tuan-tuan baca mana-mana ayat, kalaupun ayat tu tak berkait, tapi kita minta hasil daripada bacaan ni, ya Allah, kau berikanlah kesihatan kepada aku, panjangkanlah umurku ya Allah, kau kuatkanlah ibadah aku ya Allah. Allah bagi tak tuan-tuan? Allah bagi. Sebab syifa'un wa rahmah, pada setiap ayat itu syifa'un wa rahmah. Ada syifa', ada rahmah. Sebab tu kadang-kadang kita baca satu ayat, kita faham, dia lebih tangkap, dia lebih mudah untuk kita mendapatkan sesuatu. Contoh baca Quran, kadang-kadang Quran itu dia membetulkan pada sakit-sakit yang tertentu. Kalau contoh kita ni jenis tak suka beriah, contoh tak suka beriah ni, tak suka pakai kemas, tak suka wangi-wangian, dan kita rimas pula tengok orang tu segak. Kadang-kadang ada itu, mana itu sakit kita tu. Tiba-tiba kita baca, jumpa satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah tak mengharamkan perhiasan, Allah tak haramkan. Rumah kita nak beriah ke, kita nak buat landscape rumah kita bagi cantik ke, tuan dia pun beriah juga, Allah tak haramkan. Kita baca ayat Suratul A'raf ayat 32. Tuhan kata, "Qul man harrama zinatallah." Siapakah, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Yang Allah keluarkan kepada hamba-hambanya wat-tayyibati minar rizq, dan semua kelebihan-kelebihan yang baik-baik ini daripada bentuk rezeki. Tak apa, kita nak beriah, nak bagi cantik, kadang kita nak buat masjid bagi cantik sikit kan. Ada setengah orang kata tak payah cik cantik, cukup apa ada lah. Ada setengah kata kita bagi cantik supaya orang pakat mai. Tak ada masalah, ada duit jalan. Nak beriah ke, nak expansion ke, nak buat besar ke, ada duit jalan. Tapi tujuan besar daripada itu apa dia? Kita tak mengharamkan zinah Allah, itu satu. Kemudian tarikan orang datang, kita bagi selesaan kepada orang, Allah tak haramkan. Termasuk pada diri kita, kita nak pakai cantik sikit, tak masalah, Allah tak mengharamkan. Malah hadis Nabi SAW sebut, Allah suka hambanya menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam keadaan dia merasakan itu datangnya daripada Allah, bukan datang daripada diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah Quranul Karim yang cukup hebat kalau kita memahami dan menghayati Al-Quran. Banyak sebab itu saya selalu ceramah juga tu, kongsi-kongsi juga tajuk-tajuk pasal ni. Kalau pergi sekolah sains, sekolah-sekolah menengah, anak-anak kita yang duk mengaji tu, saya banyak cerita ilmu yang anda pelajari ada dalam Quran. Cerita pasal matematik ke, cerita pasal sains ke, cerita pasal geografi ke, Quran dah habaq dah. Cerita pasal dulu, cerita pasal kemudian, Quran habaq. Ni dalam Quran ni. Cerita pasal matematik, Tuhan habaq dalam Quran.
Mereka heran, tak mana cerita pasal? Ada ke cerita pasal cerita pasal tambah tolak, formula tambah tolak kali darab? Saya kata ada dalam Quran. Cerita pasal tambah ni tuan-tuan, cerita pasal tambah dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Kita buka Ustaz. Cerita-cerita terus buka. Al-Kahfi juzuk 15. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ayat 25. Surah Al-Kahfi ayat 25. Bila Allah cerita Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua tu. Gua tu kat mana tuan-tuan? Di Jordan. Ada kalau pergi Turki, orang Turki kata kat tempat dia. Kalau pergi Jordan, orang Jordan kata kat tempat dia, tak apalah. Tapi Ashabul Kahfi tu memang ada kisahnya. Mereka ditidurkan dalam gua itu. Berapa lama mereka tidur? Dalam Quran dia tak habaq terus 309 tahun. Dia habaq 300 tambah 9. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Mereka tidur dalam gua tu 300 sinin, 300 plus tambah 9. Tambah sendiri ya. Tuhan ajak kita. Dalam Quran ada. Tolak bila mana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh ni dia melakukan dakwah alf sanah, 1000 illa 50 ama, tolak 50. Quran nampak gitu. Jadi berapa tahun Nabi Nuh AS melakukan dakwah? 950 tahun. Tapi uslub ayat itu, bentuk ayat itu dia bagi matematik. Jadi kalau anak-anak kita dia tengok siapa yang pandai cerdik-cerdik matematik tu, so saya duduk habaq lah, bagi dia ceburkan bidang dia, bidang Quran. Senang fahamnya, bagi dia jadi hafiz Quran. Bagi dia jadi hafiz Quran yang cerdik-cerdik tu, dia akan mudah faham Quran tu. Kalau dia cerdik, Allah bagi lebih lagi cerdik dia. Allah bagi lebih lagi pasal dia ada Quran. Kan? Cerita pasal kali apa semua tu banyak lagi lah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Al-Quran yang cukup maha luas. Tapi sayang umat ini tidak mentadabbur, tidak melihat kepada ma'ani, tidak mengkaji ayat Al-Quran. Sayang. Sebab kita memiliki khazanah yang cukup hebat, maka tidak peliklah mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak tinggalkan kepada kamu melainkan dua perkara, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sebut gitu. Nabi sebut banyak kali, dan hadis itu dibaca berulang kali oleh kita semua. Tapi kita tidak pegang pada dia, kita tak mengkaji dia, kita tak tadabbur dia. Sayang kepada umat ini, sayang kepada generasi yang kemudian hari. Maka mari kita sama-sama kuatkan, kita tingkatkan lagi kefahaman kita, dan kita bina generasi Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW agar ia kembang mekar di merata alam. Wallahu waliyyu taufiq wassalam. Barakallahu fikum. Saya buka 1-2 soalan. Selalu saya jarang buka, hari ini saya nak buka. Kalau ada ibu ayah nak tanya soalan, saya persilakan. Ada soalan? Silakan. Pengajian harfiah. Pengajian harfiah ni dia mengaji itu word by word, satu kalimah. Itu baru ni alhamdulillah saya juga terlibat dalam percetakan tu. Percetakan Quran Al-Harfiyah dengan satu super senior saya lah, dia pangkat tok guru jugalah di Madinah Al-Munawwarah. Kita cetak, kita bentukkan dia Quran perkata. Saya ingat ada beberapa cetakan juga, mungkin yang sampai kat tuan pun daripada beberapa cetakan harfiyah. Jadi adakah dia termasuk dari tadabbur? Dia termasuklah.
termasuklah, sebab kita nak faham sama ada terus satu ayat ataupun satu-satu patah perkataan. Dia tengok contoh pada ayat innal ladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina yang, kafaru mereka yang kufur. Secara tak langsung antara kelebihan daripada harfiah ni, mereka menguasai ma'ajim ataupun vocabulary, patah perkataan tu. So mereka menguasai bahasa Arab. Lepas tu kalau tuan-tuan ibu ayah teringin nak mengaji, macam nak mengaji bahasa Arab, saya ingat mengaji kaedah tu lah, lafziyah ataupun harfiyah. Mengaji kaedah tu, inna ladzina kafaruna. Kalau kita mengaji surah Fatihah tu, ihdina tunjukkanlah kami sirat, jalan. Jadi kita dah tahulah sikit sebanyak tu. Ni jalan apa ni depan ni? Ni jalan apa? Nama jalan ni? Matayak lah no? Matayak. Sirat matayak. Tahulah sikit. Tapi tak kena pula sirat tu. Dia syari'. Pun dalam Quran pun ada sebut tentang syara' Allah kan, semua sebagainya. Tapi bolehlah sikit sebanyak tu. Macam orang pergi Mekah kan, dia tak tahu nak habaq, dia sesat. Ni cerita lah. Dia sesat. Nak habaq kata mana hotel tu. Dia pergi jumpa Pak Arab, Pak Syekh tu. Dia tanya, ni nak habaq apa? Tapi dia mengaji tafsir ni. Dia pun habaq kata, ihdinas siratal mustaqim, kata dia. Dia habaq kata kat Pak Syekh tu, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dia nak habaq pergi hospital, nak pergi ke hotel tu. Jadi Pak Arab tu tengok dia. Dia faham, Pak Arab tu faham lah. Tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan ke hotel dia lah. Jadi Pak Arab tu jawab lah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ni jalan yang Allah berikan nikmat pada dia. Jadi dia sedikit sebanyak tu dia reti nak guna. Dia nak guna apa tu? Bahasa Quran. Banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menguasai tu, saya bagus tu. Haji ada mengikuti kelas harfiah. Alhamdulillah bagus. Bagus tu. Kalau ada buat tu teruskan. Ada tak tafsir tu sebenarnya saya tengok? Tafsir harfiah tu ada tak kat sini? Ke kat rumah masing-masing? Ke mengaji gitu ya? Tak ada kitab? Oh, dia kaedah saja? Harfiah tu okey. Dia sebab Quran tu ada tak? Tafsir tu ada tak? Ada, bagus. Dan saya suggest tuan-tuan memiliki dia. Memilikinya. Tuan-tuan bolehlah, saya ada cetak dan ada beberapa orang yang jadi pengedarnya, boleh dapatkan tafsir harfiah. Tujuan dan niat kita, orang faham Quran. Tu je niat dia. Faham Quran. Anak-anak kita faham Quran. Dan boleh sedikit sebanyak tu menguasai bahasa Arab lah. Tak banyak sikit. Dan sebagainya. Jadi bila semayang tu rasalah. Sebelum ni semayang tak apa nak faham. Tapi sedikit sebanyak tu boleh. Kita boleh tahu bila sebut Rabbana, Rabbana ni, ini ayat doa. Rabbana zalamna, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Kita faham, oh ni ayat doa ni. Daripada sebelum ni tak faham. Duk faham Rabbana ni, Rabbana tu ya. Rabbana ni wahai Tuhan kami, bukan Rabbana tu. Kan? Sebab orang Rabbana ni semua pakainya Rabbana, pakai nyanyi semua. Rabbana ni wahai Tuhan kami. Kami doa minta. Jadi kita faham ayat tu. Sebab tu kita boleh kadang-kadang tu menangis. Saya tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan semayang, biasa tak kita menangis? Kalau biasa menangis, masya-Allah, faham lah tu. Ada petanda-petanda faham. Sebab dia terasa. Walaupun tak faham, tak mendalam kefahamannya, tapi kita tahu ayat tu. Tapi kalau sepanjang kita semayang ni tak pernah menangis, itu masalah tu. Masalah tuan-tuan. Jadi diperlukan kepada kefahaman. Kalau cerita pasal taubat, cerita pasal dosa ni, ya Allah, janganlah, ya. Surah apa tu? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha tu. Ayat tu cukup hebat. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan satu taubat nasuha. Taubat tu sungguh-sungguh taubat. Kita tanya pada diri kita, sejauh manakah kita ni bila melakukan taubat, minta ampun Allah, kita betul-betul
Nasuha, betul-betul minta taubat kepada Allah. Sebab orang yang Allah berikan, Allah terima taubat nasuha dia. Asa rabbukum, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Allah ampunkan terus semua dosa dia. Taubat nasuha ni, dosa kecil, dosa besar, semua Allah ampunkan. 70 tahun buat dosa, 60 tahun buat dosa, Allah ampunkan kesemuanya. An yukaffira ankum sayyiatikum. Dan yang lebih besar daripada itu, wa yudkhilakum jannat, Allah masukkan kamu dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Allahu akbar. Jadi kalau kita hayati ayat-ayat cerita pasal apa yang kita perlu buat pada masa ini dan apa yang kita harapkan pada Allah Jalla wa Ala di hari akhirat kelak, kita akan rasa kita akan terus ni dengan Quran ni tak pisah dah lah. Kaduk pegang macam ni. Ya. Ini yang kita kena pegang. Bukan pegang pada capal ke pada benda-benda yang tak tahu ni, yang tak tentu hala ni, pada benda-benda khurafat dan sebagainya. Tapi kita pegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi. Ini dia peninggalan yang ada di sekeliling kita. Tak payah cari benda-benda pelik. Ya, wallahu waliyut taufiq wassalam. Barakallahu fikum. Ada soalan lain? Silakan anda. Hafal surah pendek ya? Okey, semalam saya share tentang hafaz Quran ni. Apa tips dia? Tips hafaz Quran ni, satu, kita ngapal lah. Kita kena hafal lah. Itu satulah. Dia tak ada mari tiba-tiba tu terus laduni dia terus mari macam tu, tak. Dia kena cuba hafal. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, dia dapat tu terus daripada Jibril alaihi salam. Jadi kaedah dia ada berapa banyak kaedah. Kalau saya dalam pengajian tahfiz ni, ada kaedah Turki, ada kaedah Pakistan, ada kaedah Arab Saudi, ada kaedah Mesir, ada kaedah Indonesia, ada kaedah Malaysia pun ada kaedah. So macam-macam kaedah ni. Tapi saya nak ambil yang mudah saja. Antara cara hafal Quran, dia tikrar, dia ulang. Diulang. Contohlah kita try hari ni, pagi ni nak baca surah apa? Surah yang tak biasa kita hafal lah, minta surah duha semua orang hafal. Surah apa yang kita tak biasa hafal? Contoh, nak bagi satu surah. Lepas ni tuan-tuan terus lazimi surah. Okey, Waqiah. Surah murah rezeki kan. Surah Al-Waqiah. Ayat dia pendek-pendek. Satu, cari ayat yang pendek lah. Patah perkataan dia tu tak banyak. Hanya terus Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus nak apa itu kan. Ambil yang pendek tu. Okey, macam contoh kita try buat sikit boleh? Pagi ni ambil barakah sikit. Paling kurang kita dapat 3 ayat. Semalam masjid Semberau Masjid mana belah tu? Tu mana Syekh? Serembau Serembau. Masjid Sungai Berembau. Betul lah tu. Betul. Saya tak reti nak sebut tentang ni kan. Okey. Di masjid tu saya kata siapa yang hafal Waqiah? Tak ada seorang apa hafal Waqiah lah. Kecuali yang anak-anak ni. Anak-anak ramai hafal. Jadi saya kata okey, kita try 3 ayat ya. 3 ayat ya. Okey, kita try nah. Surah Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu saya baca, tuan-tuan ikut tau. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini terus dapat dah ni. Ini memang dah hafal kan? Okey. Memang dah hafal ya tuan-tuan? Oh tak hafal, tapi macam mana boleh terus dapat? Memang laduni. Saya baru nak ulang lagi. Okey. Kalau tak dapat, ulang lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. 1, 2, 3. Okey, dapat dah ayat 1. Pergi pada ayat 2. 3 patah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saya ulang.
Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saya ulang lagi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey, kita baca sama-sama. 1 2 3. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sekali lagi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Senang. Kemudian lepas ayat 2, ulang balik ayat 1. Idza 1 2 3. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey, dapat dah 2 ayat. Pergi pada ayat ketiga, 2 patah perkataan. Khafidatur rafi'ah. Saya ulang. Khafidatur rafi'ah. Saya ulang. Khafidatur rafi'ah. Okey, 1 2 3. Khafidatur rafi'ah. Ulang sekali lagi. Okey, kita ulang 1 2 3. Ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ayat 3. Khafidatur rafi'ah. Nampak tak? Itu baru 3 ayat. Dalam masa berapa minit je kan? Nak boleh 10 ayat? Katalah 1 ayat 1 minit. 10 ayat 10 minit. 10 minit dah 10 ayat. Nak habiskan waqi'ah ni dia memerlukan 96 minit. 96 minit, 1 jam setengah. Kalau ikut kaedah tu tadi. Ulang. Kan dah baca ayat 10, dah boleh ayat 10, jangan terus sambung sebelah. Ulang balik 1. Nanti dia sambung 11, 12, 13. Ayat 1 pun lupa dah. Ada kena ulang balik. Ulang ambil balik. Sampai ayat 96. 1 jam setengah boleh. Bukan kata budak je. Tak berapa nak budak pun boleh. Boleh, semua boleh. Sebab saya kelas saya tu kelas dewasa pun ada, kelas peringkat menengah pun ada, kelas rendah pun ada. Kita bagi teknik tu. Dia panggil teknik tikrar, ulang. Itu satu teknik lah. Dan banyak lagi teknik yang lain lah. Jadi kena buat slot pula, bengkel menghafal Quran pula. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa dan waktu kita, memberkati hari kita dan memberkati waktu duha kita dah masuk syuruk. Wallahu waliyut taufiq wassalam. Barakallahu fikum. Allahumma hdina bi hidayatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran warfa' darajatina bi fadilatil Quran. Allahumma arhamna bil Quranil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي ترضي عنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.